Perang Ahzab ni adalah satu perang yang mana dia datang selepas daripada perang apa? Siapa tahu? Uhud. Perang Uhud. Tapi sebenarnya dia bukanlah directly after Uhud, sebab lepas Uhud ada beberapa perang-perang lain, perang-perang kecil. Antaranya perang dengan Bani Nadir, yang mana Rasulullah berjaya menyingkirkan orang Yahudi ni keluar daripada tanah Madinah. Jadi orang Yahudi ni bila dah kena halau, dia pergi mana? Dia pergi Khaybar. Sebab tu nanti akan ada perang Khaybar pula. Situ adalah ibu tempat Yahudi duduk, sarang Yahudi. Macam kalau sekarang ni Israel lah kan tempat dia duduk kan, di semenanjung Palestin yang dia dah buat macam harta dia sendiri tu. So diorang ni bila diorang dah kena halau, diorang ni jadi apa? Bengang, dengki, marah, tak puas hati. So sifat Yahudi ni kan Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah kan, walan tarda yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Diorang ni tak pernah redha dengan umat Islam. Jadi walaupun dia dah kena halau, dia bukan duduk saja dia duduk dekat Khaybar tu, dia plan nak buat jahat dekat orang Islam. So nak katanya apa, memang ibu kepada segala kejahatan ni bermula daripada geng Yahudi ni. So apa yang diorang buat, diorang ni sikit. Yahudi ni awak kena tahu, dia setiap zaman dia sikit, tapi kekuatan dia adalah kebijaksanaan dan dia ni pandai buat orang gaduh. Tu memang kerja dia dari dulu. Kalau sekarang ni memang kerja dia sikit je, dia kat belakang tabir. Dia tak jadi pun macam US kuasa besar ke apa. Tapi di belakang semua kuasa besar tu ada dia. Kerja dia ni buat orang jadi bergaduh, buat orang jadi mengadu domba, buat orang jadi jahat. Itu dia. So apa yang dia buat, dia tubuhkan satu grup. Grup ni kerja dia melobi. Dia panggil tim delegasi. Tapi akak tak suka panggil tim delegasi, akak panggil dia tim adu domba. So ada beberapa Yahudi yang pandai cakap. Ni nak katanya potensi diri kan. Pandai cakap, pandai convince orang, tapi digunakan untuk benda yang salah. So sebab tu kita minta lah logam kita ni digunakan untuk Islam kan. So apa yang tim adu domba ni buat? So diorang ni bahagi-bahagi. Macam da'i, satu usrah ni kau pergi kat situ. Kerja kau pergi hasut Quraisy. Kerja kau pergi hasut Bani Aftan. Kerja kau pergi hasut Bani Nadir. Kerja kau pergi hasut Bani Quraizah. Kerja kau pergi hasut orang-orang Arab kat tepi-tepi tu. Kerja kau pergi hasut orang-orang Arab Badui yang asli-asli tu. Cakap apa? Buatlah asalkan dia benci Nabi Muhammad. Kalau geng Quraisy ni dia akan cakap macam, takkanlah kau buat bodoh je kat dia. Uhud hari tu, berapa orang bunuh. Ni agama kau lagi betul pada dia. Kenapa dia pula yang jadi Nabi? Dah dapat. Jangan biarkan. So kerja dia tu. Arab Quraisy bilang, wah, dia cakap gitu. Betul tu. Mem kita bekerjasama. Hancurkan Muhammad. Pergi pula dekat orang Arab Badui kan. Macam, ni apa pula dia orang ni pula yang berkuasa ekonomi. Kita ni orang asli Arab. Dia tengah. So jadi gaduh. Geng-geng tu yang jadi Ahzab tu. Jadi banyak alliance. Semua yang ada di Jazirah Arab waktu tu dikumpulkan jadi satu ketumbukan nak fight Nabi Muhammad dan orang Islam dekat Madinah kan. Sebab waktu tu umat Islam masih fasa tak stable. Maksudnya dia baru bina negara, jadi baru nak belajar buat sistem, bina sistem, tegakkan sistem. Jadi orang pandang lekeh pada dia. Orang pandang dia macam ni senang ni nak attack ni kan. So fasa awal penubuhan daulah kan. Jadi apa yang berlaku pada waktu tu, bersatulah semua ni antara Yahudi laknatullah ni tadi. Tu dijadikan pendek cerita lah. So diorang ni plan Madinah ni dia pun study lah strategi geografi Madinah. So geografi Madinah ni kalau tengok nampak tak yang akak lukis tu? Yang kat tengah tu. So Madinah ni basically dia kanan dan kiri dia tu ditutupi oleh hutan. Jadi musuh tak boleh masuk. Belakang pula ada gunung yang dikuasai oleh Bani Quraizah. Jadi kawasan dia ni adalah macam kita kata secure lah, cuma depan je terbuka. Tapi sebab tu waktu awal-awal duduk kat Madinah, Nabi dah buat perjanjian kedamaian dengan Bani Quraizah yang dia kena pakat in term of keamanan. Kau jaga aku jaga kau. Kalau orang serang daripada belakang, kau kena defend kita orang. Sebab kalau orang serang daripada depan, kita defend kau. So dia orang dah pernah ada perjanjian politik yang dia akan saling jaga. So sekarang ni kalau tentera Ahzab datang, dia akan attack daripada depan atau belakang. Cuma Nabi rasa selamat sikit sebab kita dah buat perjanjian dengan Bani Quraizah ni, insyaAllah dia orang tak tipu kan. Tapi Nabi ni bersedia. Dia tahu je ada possibility si Yahudi laknatullah ni duk pergi goda lah Bani Quraizah ni untuk bersatu dengan diorang. And guess what? Benda tu betul kan. So orang Yahudi duk pergilah melobi dekat Bani Quraizah sampailah Bani Quraizah ni betray Nabi. Jadi awak bayangkan orang Islam dekat Madinah di-attack daripada depan, belakang, kiri, kanan. Cuba kiri kanan tu terselamat sikit sebab ada hutan-hutan yang tebal yang orang musuh tak boleh masuk. Jadi macam mana perang ni berlaku adalah
Perempuan-perempuan yang kita kata tahu cerita Nusaibah semua tu kan, yang lawan-lawan ni semua perempuan-perempuan dan orang-orang lemah kat belakang. Orang-orang lelaki semua jaga depan ni. Jaga depan ni kat bahagian parit tu. Sebab apa? Musuh semua attack daripada sini. Sini. So bila dia datang, tiba-tiba ada parit. Oh no, macam mana ni? Kita nak kena bawa unta lah, kuda lah, keldai lah, tak boleh. Yang parit ni bukan sikit, parit dia ni luas lah. Maksudnya tak boleh nak dicapai. Tapi ada bahagian-bahagian sebabkan diorang ni korek guna tangan kan. Guna tenaga manusia, bukan guna kapal korek. Jadi tak simetri lah, kadang-kadang ada yang kecil. So ada tempat-tempat yang macam musuh boleh masuk. Ataupun diorang hantar lembing ke, macam contoh Wahsy kan. Waktu tu dia belum masuk Islam, so dia berjaya bunuh seorang orang Islam kat sini. Dia lempar lembing. Siapa lagi? Diorang ni attack Sa'ad bin Mu'adz sampai dia luka teruk, berdarah-darah, tapi dia doa satu doa. Dia kata apa? Ya Allah, jangan matikan aku sampai aku balas dendam kat Bani Quraizah ni. Sebab apa? Diorang ni kuasa betul kan? Sebab diorang ni betray Nabi Muhammad. Sebab diorang ni lah kita orang yang jadi macam ni kan. So nanti Allah membenarkan niat dia sampailah lepas habis perang Uhud ni. Perang Ahzab ni berlaku pula terus petang tu juga dengan luka-luka. Nabi kata apa? Jom kita pergi ke Bani Quraizah. Tu yang muncul hadis apa? Janganlah kamu solat asar sampailah kamu tiba ke solat asar ke solat maghrib. Sampailah kamu tiba ke Bani Quraizah. Tapi lepas pada tu diorang pun perang Bani Quraizah, maka menang. Barulah Sa'ad bin Mu'adz tu meninggal. Nak katanya apa? Dia tu sangat sidik lah dengan apa yang dia cakapkan pada Allah sampai Allah mengotakan janji dia. So Allah hold nyawa dia sampailah dia menunaikan janji dia. Maka dia syahid kan. So nak katanya satu benda kita boleh belajar daripada Sa'ad bin Mu'adz adalah apa? Bila kita doa pada Allah tu doa sungguh-sungguh dan jujurlah dengan Allah kan. Apakah doa-doa kita? Bila kita cakap kita nak masuk syurga, bila kita kata kita nak sabat sampai mati, bila kata kita nak berjuang, kita nak jadikan hidup dan mati kita untuk Islam, untuk Allah, bila kita kata kita nak jadi Abid dan Khalifah, maka kita haraplah Allah ni akan mensidikkan kita, bantu kita untuk jujur dengan kata-kata kita. Perkara kedua adalah kan bila mana perang Ahzab ni berlaku kan, tentera tu datang daripada depan belakang kan, orang macam sampai meng-attack orang Islam ni daripada seluruh arah sampai kan semua orang ketakutan kan. Tapi kalau dalam yang kita tadaburkan tadi kan ada dua reaksi. Perkara ni, proses pengepungan ni menyebabkan orang-orang dekat Madinah kan, kita tahu Madinah ni baru kan. Ada orang yang baru masuk Islam, ada orang yang dah lama, ada orang yang daripada Mekah lagi. Jadi semua orang basically Islam tapi kita tak tahu siapa yang benar-benar Islam dan siapa yang Islam dia hanya sekadar untuk kebaikan diri dia. Ataupun kita panggil dia munafik lah. So sebab itulah Allah ni datangkan ujian yang sangat berat, iaitu apa? Ahzab. Yang sampai dikatakan di attack depan belakang kiri kanan seolah kita akan mati, yang menyebabkan kegoncangan yang kuat dalam hati mereka sampai terkeluar watak sebenar yang ada dalam diri kita. Sebab nak kata apa? Watak sebenar pada diri kita akan terkeluar bila kita berada dalam kondisi yang tense. Tapi cuba jumpa awak dalam keadaan awak tengah kebuluh kan, tengok siapa yang akan isar pada waktu tu kan. Sama lah, akak pun sama juga kan. Sebab tu Ikhwan tu, kalau kita baca buku Aku dan Ikhwan Yusuf Qaradawi tu, watak sebenar diorang nampak bila dekat penjara. Apa watak sebenar diorang? Memang sama macam waktu diorang usrah kan. Iaitu apa? Berebut-rebut nak tidur dekat lubang tahi tu untuk bagi Ikhwan lain dapat selesa. Itulah kesan pentarbiyahan kan. Apa lagi macam sanggup berkorban segalanya. Maksudnya watak sebenar akan datang bila kita susah. Sebab itulah Allah datangkan ujian yang susah tu untuk tengok benda yang kita duk cuba pretend untuk kita masukkan dalam tarbiyah. Contoh bila belajar tarbiyah kan, kita kan nak berubah, kita kan macam tu nilai yang baik, kita cuba buat. Tapi kan orang kata anda sih tak sukalah saya, fake lah benda ni. Tapi memang pun penanaman satu-satu hakikat dalam diri kita memang kena bermula dengan fake. You pretend to be like that. So orang kata apa? Fake it until you make it. Make it till you become it. So watak sebenar tu adalah sampai kita become it. Tapi nak tahu bila kita dah become atau tak, tengok bila kita susah kan? Contoh kita kata pasal tarbiyah. Semua orang boleh kata bila kita pergi tarbiyah macam, wah tarbiyah ni penting, ahamiyatu tarbiyah kan. Tapi adakah nampak kepentingan tarbiyah tu melalui kata-kata ke? Contoh kata-kata dah pas, semua orang cakap, saya tarbiyah ni penting kok, penting. Tapi macam contoh bila keadaan teruji, contohnya bila you belajar ke, assignment ke, you dah kerja ke, apa ke, adakah perkara macam the way you deal with your life and your tarbiyah akan menampakkan awak betul-betul rasa tak tarbiyah tu penting?
And ada orang yang macam akan berusaha bermati-matian, walau apa pun aku akan mengusahakan juga tabiah diri aku kan. Walaupun aku macam gini ke, macam gitu ke, orang ni tak kasih ke, dia akan tetap cari jalan. So baru kita akan nampak diri kita dah mula rasa tabiah tu penting. Tapi kalau macam dalam keadaan kita tertekan, susah dan sebagainya, diuji, so kita dah mula berlonggar-longgar dengan tabiah, sebenarnya kita tahu dalam diri kita, sebenarnya by heart aku belum cukup merasakan tabiah ni penting. Ataupun kita rasa apa? Quran ni sangat penting. So kita tengok ada tak dalam hari-hari kita, sesusah apa pun, sebisi apa pun, ada tak hari yang berlalu tanpa ada hatta sehelai Quran yang kita baca? Kalau ada yang masih berlalu, maksudnya kita belum betul-betul merasakan Quran tu jiwa kita, driving force kita. Sebab boleh je ada hari yang berlalu tanpa dia, maka kita improve lagi, jangan down kan, tapi improve, sedar dan down kan. Sedar dan down pula. Sedar dan improve lah kan. Tapi dia buat kita dapat ukur baju di badan sendiri. Itulah fungsi ujian dan keberatan. Untuk kita tahu, kita ni sebenarnya secara sebenar-benarnya dah di tahap apa. So sama juga dengan ni, bila berlaku kegoncangan ni, maka terkeluarlah warna sebenar dia. Siapa yang munafik dan siapa yang betul. So reaction orang yang tak benar-benar, tak iman dia belum benar lagi, dia kata apa? Allah dan Rasul ni tipu, kata macam kan waktu dia orang ketuk-ketuk kayu batu tu kan. Kan keluar percikan api, Nabi kata apa? Kita akan menguasai Parsi, kita akan menguasai Syam, kita akan menguasai Konstantinopel. Wah, dia tengah cerita pasal kita akan jadi world order. Tiba-tiba ni, kita ni di attack depan belakang lah, celah mananya? Menipu lah, Allah dan Rasul ni janji hari tu macam ni lah. Tu orang munafik kan. Tapi kalau orang beriman pula, kita tengok apa reaction dia dekat ayat 22. Ujian yang sama, ketakutan yang sama, tapi menghasilkan impact yang berbeza. Apa reaction orang beriman? Siapa tolong boleh bacakan? Aduh, dia semangat. Dia semangat. Dia kata apa? Inilah apa yang Allah dan Rasul janji. Inilah dia. Bayangkan, di saat benda paling down dan disaster happen, dia boleh macam, ya Allah, inilah dia. Macam beza. Pernah baca tak quote yang orang kata, air panas boleh soften potato tapi harden egg. Baca tak? Air panas yang sama tapi melembutkan kentang yang asalnya keras dan mengeraskan telur yang asalnya lembut. So ujian yang sama tapi menguatkan seseorang tapi melemahkan seseorang. So kentang tu ibarat orang yang munafik. Alamak, tu pula tak suka kentang. Tapi tak apalah analogi. Telur tu ibarat orang beriman. Sebab apa dia makin kuat kan? So contohlah macam kenapa orang beriman ni boleh bagi reaction macam ni? Sebab apa? Dia dah tahu tabiat jalan dakwah. Dia tahu tabiat jalan Islam ni macam mana. Jalan orang yang hidup dia untuk Allah memang akan susah. Dia dah faham dah bahawa apa? Bila join jalan Allah memang akan diuji. Memang you akan against the whole world. Sebab apa? Dia dah pernah rasa waktu bila? Waktu hijrah. Waktu hijrah bukan ke dia kena go against the whole world waktu dia nak pergi ke Madinah. Dia kena attack, dia kena itu, dia kena ini. Memang jalan ni susah. Dia dah pernah rasa apa lagi? Pemboikotan. Kita pernah tak cukup makan. Kita makan daun kering. Kita pernah berak macam tai kambing. Yang keluar adalah ketul-ketul yang kering. Ini memang jalan orang yang benar. Memang kita akan diuji macam ni. Memang inilah dia kan. Jadi dia macam wow. Cerita kakak kata kat awak kan. Kak, saya nak pergi RIHQ ni. Saya tak pernah pergi. Pergi. Tapi nanti dalam perjalanan awak akan lalu satu lorong yang gelap, pokok getah. Kalau awak datang malam memang tak ada lampu. Memang awak ingat macam tak ada jalan. Tapi awak jalan je, nanti kat hujung tiba-tiba akan ada jalan besar. Contoh tapi berbanding dengan orang yang tak tahu apa indikator nak sampai HQ. Macam kalau orang yang tahu, bila dia datang jumpa ladang kebun getah malam-malam, tak ada lampu, dia akan rasa apa? Dia yakin. Kenapa dia yakin? Sebab akak dah bagi tahu tadi kan, jalan nak pergi HQ memang akan ada lalu kebun getah yang gelap. Tapi tak apa, jalan je. Hujung nanti akan jumpa HQ. Kan? So macam bila awak jumpa tu macam, gelap tapi betul. Betul lah ni. Ni lah yang kak cakap. So dia tak akan rasa takut. Padahal logically jumpa kebun getah yang gelap, yang macam tak ada rumah dah, sepatutnya menakutkan you. Tapi sebab akak dah pesan, memang nak cari HQ kena lalu kebun getah tu. Jadi awak tak akan takut, betul tak kan? Berbanding orang yang akak tak bagi tahu siap-siap. Macam orang macam macam sesat je. Tapi macam tu lah tabiat jalan dakwah. Al-Quran ni bagi tahu kita kisah-kisah terdahulu untuk bagi tahu kita tabiat jalan dakwah memang macam ni. Memang menggoncang hati kita. Memang menyebabkan kita ketakutan. Memang menyebabkan kita ni rasa serabut macam banyaknya benda, macam tak reti, lepas tu lah apa benda tu kan. Tapi itulah jalannya. The moment awak rasa macam tu, awak dah rasa hidup awak penuh, awak rasa macam-macam benda awak nak jaga, maksudnya awak tengah on the right track. Awak tengah jadi da'i in the making. Seolah-olahnya macam dia orang ni lah kan. So reaction awak jangan macam,
nak berbalik ke belakang, dah lah saya rasa jalan ni bukan untuk saya. Rather than bersedih dan penat, kita akan rasa lagi happy sebab kita telah menjalani sirah di zaman kita sendiri kan. So sebab itulah pentingnya untuk kita tahu sirah-sirah, pentingnya untuk kita tahu tabiat jalan dakwah, supaya when life gets hard, when test become harder, kita jadi orang yang macam ayat 22. Inilah apa yang Allah dan Rasul janji. Memang Allah dah kata jalan pejuang ni susah kan, tapi memang ini jalannya. Hujung dia memang akan bertemu Allah. There's no other way kan. Walaupun reality nampak macam sebaliknya. Teaser kepada Daurah Muntalaq bab 2. Semua dah baca belum? Pilihannya gerhana, bukan terbenam matahari. Walaupun dunia nampak macam Islam diperkotak-katik kan, tapi apabila Allah melemparkan al-haq, al-batil akan musnah serta merta. Walaupun dia nampak hebat, walaupun dia nampak berkuasa, walaupun dia nampak teguh. Tapi manusiawi je lah untuk sahabat ni, walaupun dia rasa macam ni, sebenarnya kalau baca dalam sirah, dia orang takut je. Dia takut je. Cumanya bila dia takut, kita tengok macam ni dia handle dengan ketakutan, kegusaran, dengan ujian yang melanda hidup dia. Awak rasa dia buat apa? Persoalan yang perlukan jawapan. Ni bukan soalan retorik. Awak rasa macam mana dia deal dengan perasaan dia bila macam dia rasa takut, dia rasa macam banyaknya musuh yang tengah nak attack kita, banyaknya benda bila kita nak berjuang ni yang kita kena buat. Bila semua ni menggoncangkan tenggorokan hati dia, macam mana kita sedang tergoncang ni dengan assignment lagi, TFT, series pula. Tak cukup, itu lagi, aku ni macam mana ni kat rumah lagi, kerja lagi, tutor lagi, mak sakit lagi, nak kena masak nasi ayam lagi, adik pula tak boleh pergi sekolah, aku kena jaga pula dia. Banyaknya benda aku ni lah, macam bukan, aku tengok kawan-kawan aku yang lain hidup bahagia je kan. Memang salah lah aku join tarbiyah ni kan, jadi memang menyusahkan hidup kan. So bila perasaan tergoncang tu datang kan, macam sahabat dulu kan, apa yang diorang buat? Diorang pergi jumpa Nabi. Dia cerita keserabutan jiwa dia tu, dan dia tanya, Nabi kita nak buat apa ni? Kita takut So Nabi pun cakap apa? Nabi memberikan satu kekuatan rohiyah, iaitu Nabi kata apa? Jom kita doa. So Nabi wariskan diorang satu doa. So nak katanya apa? Bila hati tergoncang, banyak-banyaklah ingat Allah, banyak-banyaklah doa. Bawakan segala kegusaran dan ketakutan dan keserabutan dan kemujahadahan kita tu, kita kata apa, bawakan dia ke hadapan Allah, lontarkan dia, tuangkan semua kerisauan kita tu dekat depan Allah. Apa doa dia? Doa ni akak nak wasiatkan kepada semua. Wasiat kat hati ni macam nak mati je. Mungkin kita akan mati esok, mungkin kita akan shuffle usrah. Dahlah saja buat kontroversi. Okay, apa yang akak nak wasiatkan? Wasiat daripada doa yang favourite lah akak dapat daripada perang Ahzab ni. Nabi doakan macam ni, Allahumma astur auratana wa amin raw'atana. Ya Allah, tutuplah kelemahan kami, tutuplah ketidakmampuan kami, tutuplah aib kami, dan amankanlah kegundah gulaan kami, amankanlah kesedihan kami, amankanlah segala kegusaran yang ada dalam hati kami. So Nabi minta dua benda, tutup diri kita daripada sebarang imperfection, daripada sebarang kelemahan, tutuplah kita daripada sebarang aib-aib yang menyebabkan kita tak dapat nak buat benda-benda yang kita tengah buat ni, dan angkatkanlah segala keserabutan, kesedihan, rasa tak yakin, rasa tak mampu, semua benda tu minta Allah angkat. Sebab apa? Kita belajar dekat surah Al-Fat hari tu kan. Ya Alhamdulillah. Huwallazi anzala sakinah kan. Iaitu apa? Allah je yang boleh turunkan sakinah, ketenangan, keteguhan dalam hati kita untuk tetap melakukan perkara yang besar ni, untuk tetap berjuang di atas jalan juang yang sangat hebat ujiannya ni kan. Siapa je yang boleh bagi kita keteguhan, sakinah, bagi kita rasa mampu, rasa yakin, rasa confident, rasa semangat, tu semua Allah je. And macam berkat daripada doa ni yang kita nampak macam lah comelnya doa dia, macam minta Allah tutup kelemahan dan angkat kegundah gulanaan. Apa impact dia kawan-kawan? Impact dia adalah itulah dia, mukjizat ataupun pertolongan Allah daripada sudut apa? Tentera Allah datang tolong Nabi dengan para sahabat dalam bentuk apa? Angin taufan.
Jalan keluar yang tak disangka-sangka tapi terus menang. So nak katanya apa? Never underestimate the power of doa. Kadang-kadang kan kita diuji, kalau akak lah personally kan, akak pernah lah diuji ada satu momen tu tak rasa nak doa. Rasa tak tahu kalau doa pun tak tahu nak minta apa. Kita tahu je kita kena doa tapi kita tak feel the doa. So macam sangat menakutkan lah keadaan tu kan. So dalam perang Ahzab ni sebenarnya kunci kemenangan dia salah satunya adalah doa dan pengharapan kepada Allah. Menceritakan ketidakmampuan pada Allah. Maka apakah hasil penjawapan doa Allah? Sebesar-besar tentera angin datang tolong menangkan Islam. So Allah pun akan boleh menangkan kita. Menangkan kita mungkin dengan cara apa? Macam memudahkan urusan kita, melapangkan hati kita. Walaupun banyak benda tapi semua benda in place. Kita ada idea, kita boleh bercakap dengan baik, kita dipermudahkan urusan, adik pun dilembutkan hati, madu pun dilembutkan hati, kita dipermudahkan untuk prepare, kita mudah faham, kita mudah ada idea. Family kita jadi support, semua dipermudahkan tanggungjawab kita. Dan paling-palingnya adalah mungkin je kemenangan Islam tu di tangan kita kan. Walaupun kita rasa macam kita ni tak ada apa-apa tapi never underestimate the power of doa kan. Itulah kunci kepada kegoncangan hati kan.